Assalamualaikum, saya Farah dan saya Mira. Anda sudah mendengarkan podcast Kotak Suara. Selamat kembali, apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama kami dalam episod minggu ini, iaitu Rumah Sewa. Ya, betul tu Mira. Aku rasa pendengar podcast pun dah tahu hari apa yang kita akan keluar episod baru kan? Bagi yang baru sahaja mendengar podcast kami, jika anda terlepas episod-episod sebelum ni, selain daripada Instagram, korang boleh juga ke SoundCloud dan juga Spotify. Ya betul. Kalau korang malas juga, dekat Facebook pun boleh. Boleh pula dah. Dekat Facebook pun kita orang ada. Macam biasa setiap hari Jumaat jam 9 malam di page Facebookpedia. Pada hari Sabtu pula di page Facebook The Patriot Studio, The Patriots dan juga My Two Cent. Kami berada di mana-mana tau. Jadi Mira, minggu ini sekali lagi, selalu mudah kan? Kita bukan berdua. Dasar tuan rumah lupa daratan. Oh yelah, terlupalah aku. Kita ada tetamu. Okey, kau jemput dia masuk cepat. Okey, jadi pada minggu ni, kita orang membawakan tetamu podcast Kotak Suara yang bernama Irene Mastika. Hai Irene. Hai semua. Hai Farah, hai Mira. Okey Irene, boleh kenalkan diri tak? Nama macam misteri je. Okey, sebelum tu Irene nak ucapkan Assalamualaikum dan salam PKPB ya semua pendengar podcast hari ni. Wah, macam aku pula dia punya DJ dia hari ni. So, Irene mau perkenalkan nama Irene Mastika, umur dalam 20-an dan bekerja di Kuala Lumpur dalam sektor perakaunan lah. Tu sedikit pasal Irene lah. Okey, sebenarnya untuk zaman sekarang ni kita nak cakap pasal sewa rumah. Jadi kalau cakap pasal rumah sewa ni, harga rumah pun sekarang makin mahal. Jadi biasanya orang akan lebih memilih untuk menyewa. Kalau kau pilih nak beli rumah ke nak sewa dulu Farah? Kalau ikutkan kewangan sekarang lah, memang menyewa lah. Tapi insyaAllah satu hari nanti kalau ada jodoh dengan siapa-siapa kan, bolehlah join nama beli rumah elok-elok sikit. Begitulah plan aku. Wah. Tapi tak kisahlah, ada juga orang bujang yang menyewa, yang dah ada keluarga pun menyewa. Tapi kes untuk hari ni kita cerita bagi pihak orang bujang sebab tetamu kita bujang. Okey, banyak benda kita nak cakap ni pasal rumah sewa. Yang perkara pertama yang perlu kita pertimbangkan bila kita nak menyewa adalah kawasan yang berpotensi. Apa maksud kawasan yang berpotensi? Maksudnya kalau orang yang bekerja tu lebih baik dia cari rumah yang berdekatan lah dengan rumah dia. Kalau yang belajar tu mungkin boleh cari dengan dekat kampus. Macam dulu aku belajar, rumah sewa aku dekat je dengan aku punya universiti. Kalau kau rumah sewa ke Farah? Aku rumah sewa. Dia nak kata dekat tu tak lah. Tapi perkara paling penting kalau aku share rumah sewa masa belajar, dia kena accessible by bus lah. Sebab aku tak ada transport kan. Ya betul, transport tu betul. Tapi benda yang pertama kita tanya dulu. Kalau macam Irene, tempat kerja Irene jauh tak daripada rumah? Setakat ni tempat kerja Irene memang dekat je lah dengan rumah. Sebab itu adalah benda pertama yang memang Irene akan pertimbangkan. Macam tu. Sebabnya jenis Irene ni, Irene tak suka nak bangun pagi-pagi. Awal-awal pagi sebelum subuh ke gelap ke nak datang ke tempat kerja lah. So pada Irene, dia punya jarak yang dekat tu paling penting lah antara tempat kerja dengan rumah sewa Irene sekarang. Irene cari rumah sewa ni cari sendiri ke atau ada tanya kawan-kawan? Setakat ni daripada pengalaman Irene, memang Irene prefer untuk cari sendirilah. Sebab kalau nak tanya dekat kawan-kawan ni, Irene pun macam kurang sikit lah kawan-kawan. So memang selama pengalaman Irene mencari rumah sewa ni memang Irene cari sendiri. Okey, jadi pada Irene lah kan, apa yang perlu ada dan penting dalam rumah sewa tu sendiri sebelum Irene buat keputusan nak sewa rumah tu? First kali memang Irene akan tanya ada tenancy agreement tak, sebab benda tu at least kalau macam ada apa-apa masalah in the future, benda tu lah benda dokumen yang paling penting yang kita boleh refer. And then selain pada tu, benda yang Irene akan pertimbangkan juga adalah barang keperluan asas. Contoh seperti macam kalau rumah sewa tu ada macam peti ais ke, mesin basuh ke, ada katil ke, benda tu lagi memudahkan kita sebagai penyewa untuk menetap dekat dalam rumah tu. So benda tu akan kurangkan kos kita lah untuk masuk ke dalam rumah sewa tu nanti.
Tapi kalau cakap pasal barang keperluan tadi, Mira teringat satu benda. Betul, first agreement, second barang-barang keperluan. Contoh macam besin basuh. Tu paling penting tu sebab tak semua orang nak basuh guna tangan. Benda yang lain pun aku rasa dari segi kemudahan yang perlu ada dekat rumah. Dekat rumah sewa Airin ada tak macam, sebab kita duduk kat Kuala Lumpur kan. So ada tak kemudahan dari segi LRT ke? Apa yang ada kat sekitar Airin punya rumah? Setakat ni yang ada sekitar Airin adalah sofa rumah ya. Sorry, gurau je. Setakat ni dekat rumah sewa Airin ni kira macam tengah-tengah pusat bandar lah. So memang dekat dengan LRT, dekat dengan stesen bas, dekat dengan macam kedai semerdeka macam tu, kedai makan. So kalau macam apa-apa hal nak pergi ke sana ke sini ke Sinun ke nak cari barang ke nak cari makan ke memang mudahlah duduk dekat sini. Macam tu. Tiba-tiba aku rasa macam nak tergelak pula Airin punya perangai. Itulah pasal. Okay, kalau cakap pasal kedai makan tu, bila kita duduk bujang, tak semua orang nak masak sendiri. Lepas tu, bila kita duduk bujang juga, kita memang perlukan mesin basuh. Macam aku cakap tadi lah, mesin basuh. Kalau tak ada mesin basuh pun, sekurang-kurangnya yang dekat dengan rumah, kena ada dobi. Betul. Setuju. Macam rumah sewa kau ada dobi tak Farah? Oh ada dobi layan diri tu tapi aku tak pernah pergi lah. Aku guna je lah mesin basuh kat rumah tu. Malas nak mengangkuk. So rumah. Tapi itulah aku cakap. Ada rumah yang dia tak sediakan barang-barang keperluan. Tapi orang kalau dia memang nak menyewa. So dia memang akan masuk rumah juga. Tak apalah. Mungkin rumah tu murah. Tapi dia ada kekurangan dari segi barang keperluan pula. Mira nak tanya dekat Airin. Dulu Airin ada tak tanya tentang pembaikan rumah? Macam Mira punya rumah sewa, Mira tak tanya. So benda tu sebenarnya satu kesilapan daripada Mira sendiri yang Mira tak tanya. So macam Airin macam mana? Serius ya, Ira ke Airin ke memang sukalah soalan ni sebabnya ni lah Ira nak cerita ni. Sebelum ni kan macam pengalaman Airin sebelum ni bila Airin cari rumah sewa memang Airin tak terfikir pun pasal pembaikan ni sebab pengalaman Airin sendiri owner memang akan ambil tahu pasal rumah. Kalau macam kita orang cakap lampu terbakar ke, api terbakar ke, memang owner tu bertanggungjawab lah datang untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi untuk rumah sewa yang sekarang ni, Airin pun tak sure kenapa owner tu tak nak ambil tahu. So sekarang ni kalau macam lampu terbakar ke apa semua memang bergelap lah. Macam sekarang ni, Airin punya lampu bilik air tu memang dah terpadam dah dekat sebulan lebih dah. Macam tu. Serius lah? Ni macam tak tahulah tempat luahan perasaan ke apa ke. Tu je lah Airin nak cerita. So memang sangat penting memang sangat penting untuk korang pun kalau nak masuk rumah sewa tu kena alert jugalah. At least macam korang kena tanya juga tuan rumah ataupun ketua rumah pasal benda-benda macam ni sebab memang sangat penting lah untuk kemudahan korang juga nanti bila korang nak duduk kat rumah tu. Gitu. Setuju. Lepas ni Airin lepas podcast ni siap pergi send link dekat tuan rumah tu biar dia dengar. Tak, aku rasa macam dia marah lepas tu dia laju tau. Aku tak sempat nak stopkan dia. Betul. Tak, sekarang ni Airin mandi dalam bergelap lah. Setakat ni mandi dalam gelap lah sebab tak tahulah gelap tu harap tak ada siapa lah intai kan. Astaghfirullahaladzim. Tapi setakat ni memang bergelap lah. So Airin dan juga kawan-kawan Airin dalam rumah tu memang tengah usahalah untuk minta tolong dengan uncle sebelah rumah. Asyik baik ada uncle. So penting juga sebenarnya korang kena tahu juga, kenal jiran-jiran korang. At least kalau macam ada apa-apa emergency ke apa, jiran adalah orang terdekat untuk korang minta tolong. Nice. Mira, jiran aku orang bujang Mira. Alamak, orang bujang lagi seronok. Airin punya uncle sebelah tu bujang ke hidup family? Setakat ni tengok macam bujang tapi dia terlalu bujang sangat lah. Tak apalah. Airin pun macam tu je lah dengan uncle tu. Kekal uncle lah kiranya. Sebab tu lah uncle. Nampak lah tu dia dah uncle zone kan. Tadi Airin cakap pasal rumah sewa. Owner rumah sewa tak ambil tahu. So Airin cakap Airin mandi dalam gelap. Airin mandi ada air panas tak? Setakat ni tak adalah. Kita orang just ada water heater. Tu pun kena guna duit sendiri. Airin bukanlah jenis yang kedekut ke apa. Tapi susahlah rumah ni. Tapi Airin bersyukurlah sebab rumah ni okey je walaupun ada kekurangan sikit situ sini. Tapi Airin bersyukurlah akhirnya Airin ada tempat juga berteduh dekat KL ni. Alhamdulillah akhirnya kembali pada rasa bersyukur dan reda tu. Dengar macam suara Airin ni macam reda dah.
Yelah. Tapi walau macam mana pun kita merungut, tapi sekurangnya kita ada tempat tinggal. Cumanya biasalah ada benda yang orang cakap sepatutnya tuan rumah sediakan tapi tuan rumah sambil lewa. So macam benda-benda sikit tak ada tu tak apalah. Tapi ini pasal owner rumah je. Jap, Irene duduk rumah apartment ke landed house Dekat sini Irene hanya mampu duduk rumah apartment je lah, belum landed house lagi. So korang doa-doakanlah ya Irene dapat duduk dekat landed house pula. Tiba. Amin. Okay Irene, cakap pasal lampu dah tak ada kan masa duk mandi-mandi tu kan. Irene pernah tak macam mengalami pengalaman menyeramkan masa mandi gelap-gelap tu? Maksudnya macam ada tak cerita hantu kat rumah sewa tu? Kalau ada share lah. Betul, share lah cerita hantu. Seronok ni. Oh, korang buat cerita hantu laju je nak tanya Irene kan. Ni lah Irene nak share lah. Tapi pengalaman Irene setakat Irene duduk dekat rumah sewa sekarang ni tak ada apalah. Walaupun mandi gelap ke apa, Alhamdulillah belum nampak apa-apa. Dan Irene harap takkan nampak apa-apa. Tapi kalau nak cerita pasal cerita hantu, sebelum ni Irene pernah duduk dekat utara Tanah Air. Masa tu Irene menyewa dengan family lah. Tak sure lah nak kata cerita ni seram ke ataupun macam mana sebab pengalaman tu macam waktu tu dalam pukul 3-4 pagi Irene terjaga dan Irene nampak ada sosok tubuh lelaki yang tak berpakaian masuk dalam rumah. Allahu Akbar. So Irene tak sure sama dia nak cakap orang tu orang minyak ke apa ke. So masa Irene dah nampak susuk tubuh lelaki tu, Irene terus pergi bilik mak ayah. Lepas tu Irene kejutkan diorang. Irene cakap ada orang masuk dalam rumah ni. Mula-mula diorang tak percaya. Lepas tu bila ayah tengok beg duit dia check ada beberapa duit dia yang hilang lah. So conclusion so Irene pun tak sure nak cakap cerita hantu ke tak, tapi scary jugalah sebab masa tu Irene duduk dekat bilik seorang and then nasib baiklah dia tak sempat buat apa-apa sebab masa tu Irene tak silap Irene dah jahanam waktu tu. Okey lah tu. Nasib baik dia curi duit je, tak curi benda lain. Nasib baik dia tak curi hati kita. Suka ke yang bergelap-gelap tak ke baju tu Irene? Taste macam tu So conclusionnya bila menyewa ni tak kisahlah menyewa secara macam single ke ataupun keluarga ke, at least malam-malam tu siapa-siapa dalam rumah sewa tu, tak kisahlah rumah sewa ke atau rumah sendiri, at least kena tengoklah pintu tu berkunci ke, tingkap dah bertutup ke semua sebab kita nak elakkan benda-benda macam ni lah. Betul, terutama yang landed house ni lah sebab macam landed bahaya kan. Kalau yang macam tinggi-tinggi tu tak apa, at least tingkap tahu dia tak boleh masuk lah kan. Okay Irene, tapi tak apa kalau macam rumah Irene, kalau macam kes macam ni sekarang at least ada housemate semua. Jadi kat rumah sewa Irene sekarang ni ada housemate banyak tak? Berapa orang Setakat ni termasuk dengan Irene ada 4 orang lah. So Irene rasa untuk keluasan rumah ni 4 orang tu pun dah cukup lah sebab Irene sendiri tak suka terlalu crowded sangat. Sebab ada setengah kawan-kawan Irene tu satu rumah tu kadang-kadang ada 3 bilik nak duduk sampai 10 orang. So benda tu pun melibatkan keselesaan kita lah. Macam Irene sendiri, Irene lebih prefer macam biar tak ramai sangat dalam rumah tu supaya kita pun masing-masing selesa, ada privacy sendiri. Macam tu. Betul lah tu. Sebab kalau aku sendiri pun aku setuju lah. Aku nak ada privacy aku sendiri sebab kita dah kerja tau. Berapa banyak sebab aku sebut ni. Okay. Kita hidup dalam bekerja, kita nak ada privacy sendiri. Kadang-kadang kita nak buat kerja kita. Kadang-kadang ada masa kita mungkin penat kita nak tidur. Tapi kalau dalam bilik kita tu ada housemate, I mean ada roommate. So macam kalau dapat roommate yang faham tak apa tau. Kalau dapat roommate yang jenis yang macam kau tidur dia cakap kuat-kuat, tak kau geram ke? Kan ada OTT pula malam-malam kan. Alamak. Macam dia pula seorang je ada boyfriend. Ya. Macam aku jenis tidur, aku memang telinga yang tak boleh dengar bunyi langsung. So aku memang akan cepat terjaga and aku susah nak tidur balik. So aku memang perlukan privacy yang sangat-sangat senyap. Walaupun kau duduk seorang tapi kau dapat housemate yang jenis tutup pintu kuat-kuat, kau marah tak Farah? Marah tu. Terutama kalau malam-malam yang terjaga. Lepas tu adalah aku jenis kalau bangun tak boleh nak tidur balik. Kau punya rumah sewa ada berapa orang? Rumah sewa aku ada 5 orang termasuk aku lah. Tapi aku bilik seorang since aku tak ada housemate lagi. Tak ada roommate lagi. So aku okay je sebab housemate aku semua okay je. So far about privacy dia orang tak ni lah. Dia orang okay jaga lah.
Sebelum cakap pasal housemate kau semua okey kan? Sekejap lagi aku nak tanya Irene, housemate dia okey tak? Time ni lah kita nak korek rahsia. Tapi sebelum tu, cakap pasal cerita hantu tadi, aku pun nak share. Aku pun ada cerita hantu. Dekat rumah aku ni, walaupun memang betul kalau macam landed house, kita kena kunci. Kalau korang duduk apartment pun korang kena kunci. Walaupun ada koridor kan, korang kena tutup juga sebab walaupun kau kunci macam mana, kalau segala makhluk-makhluk tu dia nak kacau, dia kacau juga. Macam aku punya rumah, dekat atas ni, kau bayangkan kau akan dengar orang tarik kursi sepanjang pukul 2, 3, 4 pagi. Yang tu legend. Aku tak tahu kenapa hantu-hantu suka tarik kursi. Aku rasa dia suka main kursi lah kot. Tu satu. Lepas tu main guli, lepas tu berlari. Kau tahu tak berlari yang bukan yang lari sikit-sikit tu. Dia berlari setempat yang dengan hentakan kuat tu. Betul, macam menari dekat satu macam dia orang duk buat ritual pula atas tu kan, duk hentak-hentak tempat sama. Sama. Lepas, yang paling best aku punya housemate dia pergi naik atas, dia pergi tengok. Okay. Lepas tu apa jadi weh? Dia pergi. Kau tak teman dia ke? Aku tak. Aku macam sebab aku rasa aku ni kadang-kadang rasa macam nak positif juga. Tapi positif tapi tak nak ikut. So aku pun macam biar housemate aku pergi 2 orang. Seorang tu memang nak pergi, memang betul-betul nak pergi lah. Yang seorang tu teman tapi dia macam takut-takut ke, tak nak lah. Macam tu. Tapi pergi gak. Pergi naik atas, aku pesan, cakap pergi tengok ada tak selipar budak kecil. Aku cakap tu kan. Ataupun kalau ada orang cuba tanya. Dia orang pergilah naik atas. Lepas tu dia orang masuk rumah. Aku pun macam, aku tengok dia ni senyap kan. Tak cakap apa-apa pun kan. Sekali aku tanya, macam mana? Dah tengok dah? Dah. Ada orang. So maksudnya tak tahulah kita nak konklusikan budak tu main ke ataupun macam takkanlah sampai 2-3 pagi kot budak-budak main. Kan mak ayah dia pun tak marah kan. Tapi housemate aku tak sempat tanya. Macam kau tak ada kat rumah sewa kau, tak ada cerita hantu ke Farah? Ada. Kalau macam apa, dekat yang bunyi guli tu biasa lah. Tapi rumah sewa aku sekarang okey-okey lah. Tapi rumah sewa aku yang time belajar dulu lah, yang tu memang legend lah. Yang tu memang housemate kau macam roommate aku. Memang seorang tu berani. Like macam dulu aku duduk tingkat 13 tau. Lepas tu malam, tiap-tiap malam lah dengar bunyi orang lesung batu. Tapi aku dengar bunyi lesung batu betul-betul atas bilik aku. Tapi masalah dia, atas bilik aku tu adalah bilik. Apa yang dibuat dengan lesung batu dalam bilik? Orang pergilah ketuk sambal ke apa dekat dapur. Kan? Kalau ikut logically speaking. Sebab bunyi tu memang betul-betul daripada atas tau. Daripada atas bilik aku. So aku tak tahu dia renovate rumah dia, jadikan bilik tu sebagai dapur ke apa. Lepas tu one day macam roommate aku tu dah tak tahan, dia pergi tingkat atas. Lepas tu tengok rumah tu tak ada orang. Oh my god, tak ada orang. Ya, tak ada orang. So macam tak tahulah. Macam Irene ada satu cerita je ke Irene yang memang macam orang tak adalah orang minyak, tapi macam kita kategorikan orang minyak lah. Cerita tu ke yang paling memang Irene takkan dapat lupakan? Ke ada cerita lain ke? Setakat ni memang itu antara pengalaman paling ngeri lah. Tapi kalau nak cerita lain, kalau cerita hantu dekat rumah family sekarang lah, dah lah nak cerita-cerita hantu kan, Irene share je lah sekali. Biar kau puas semua nak dengar. Kalau macam sekarang ni rumah family Irene sekarang ni rumah taman. Rumah Irene tu rumah 2 tingkat lah. Ni masih dekat utara tanah air ke? Rumah baru ni? Tapi ni bukan dekat utara Kita terbang jauh ke selatan tanah air Malaysia. Satu Malaysia travel. Sebab okay, sekarang ni rumah family Irene yang dekat selatan tanah air ni dia rumah taman. Rumah 2 tingkat. So bilik Irene atas kepada bilik kakak Irene. So malam tu, masa tu Irene tengah stay back lah nak siapkan assignment sebab masa tu cuti SEM kan, bawa lah balik kerja-kerja sekolah yang lecturer bagi ni Masa tu dalam pukul 2-3 pagi kot tak silap Irene. So macam Irene ada dengar macam bunyi benda berat. Maksudnya bunyi macam orang berjalan dekat atas bumbung. So Irene just macam dah tak sedar hati lah. Tapi Irene meneruskan jugalah perjalanan buat kerja sekolah tu. Lepas tu dalam selang 5 minit, 10 minit macam tu Irene pun turun bawah. Irene tengok kakak Irene dah ada dah dekat hall, dekat ruang tamu tu. Alamak. Lepas tu Irene sebab dia pandang Irene tu dia punya mata tu macam mata yang terkejut dan takut lah. So Irene tanya dengan dia macam, kau ni kenapa long?
Dia kata, aku baru lepas kena tindih lah. Oh So God. Airin pun cakap lah macam, so Airin cakap lah, tadi aku dengar ada benda berjalan dekat atas bumbung. So conclusionnya malam tu dengan abang-abang Airin sekali tidur semua orang dekat ruang tamu. Dah semua dah takut dah. Kita mengharapkan abang melindungi kita, dengan dia pula tidur dekat depan tu. So itu antara salah satu pengalaman cerita hantu Airin lah dekat rumah family tu, sebab dekat area situ pun, belakang rumah tu pun dia sebenarnya laluan Pontianak. So memang agak keras jugalah kat situ. Payah juga. Okey, tadi kita cakap macam keluarga Airin ni macam jadi sasaran. Itulah tu. Tapi kalau kita nak cerita pasal rumah sewa yang berhantu ni, aku rasa mungkin boleh jadi satu episod lain lah. Tapi itu antaranya. Kita nak ke next soalan yang memang aku rasa orang kat luar sana pun, pendengar-pendengar podcast pun, aku rasa memang akan tertanya and mungkin ada experience yang sama. Okey, tadi cerita hantu. Ni kita nak cerita pasal housemate pula. Macam Farah cakap, housemate Farah semua okey, alhamdulillah. Okey, Airin punya housemate ada tak perangai yang pelik-pelik yang Airin tak boleh terima, mungkin lagi teruk daripada hantu? Ada tak yang Airin boleh share kan? Yang cakap perangai pelik ni lah. Lagi sekali Airin nak buat luahan perasaan lah lagi sekali. Dia bukannya pelik lah. Dia bukan pelik, dia lebih kepada annoying. Macam kita menyewa satu rumah. So macam kalau nak buat kerja apa-apa ke, cubalah buat dengan meminimalkan bunyi tu. Tak payahlah nak bentak-gentak ke apa ke. Buat benda macam biasalah. Ni kau nak masak kat dapur, nak kelentang-kelentung. Dah ganggu privasi orang lain. Ini yang untuk sekarang lah. Lagi satu macam dari segi kebersihan, macam kat rumah sewa Airin sekarang ni, kita orang semua buang sampah asing-asing. Ada tu tiga tong sampah asing-asing. Serius lah? Asing-asing duduk satu rumah atau sampah asing. Lepas tu sabun pinggan mangkuk asing juga. Lagi satu macam pagi-pagi, siapa punya sampah dia buang sini. So sampah orang lain akan tinggal je lah dekat dapur tu macam tu. Tapi kalau macam untuk yang masa Airin pernah sewa dekat rumah sewa yang lama dulu, yang tu ada kawan tu, dia bawa balik dia punya kawan dia. Diorang ni buat apa diorang dekat dalam bilik, sebab masa tu bilik sewa tu kecil je. So nak muat sampai 2 orang pun memang tak cukup pun sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kalau macam Airin balik kerja kan, tu tengok ada orang lain ada. Airin memanglah tak kisah, tapi benda-benda tu dia akan merisikokan keselamatan kita lah. Macam contoh barang-barang kalau hilang, mungkinlah kita akan tuduh dia sebab dia orang luar kan, dan dia pun tak sepatutnya duduk dalam tu. Lagi satu macam kau dah guna air sama-sama, kau tak nak bayar pula, free je. Banyak cantik muka kau. Tak nak bayar air macam mana? Ya Allah. Tak bayar. Maksudnya macam dia orang sepatutnya satu bilik tu seorang. Dia orang guna 2 orang. Tapi bil tu kira macam sekepala je bayar. Duduk dekat situ kejap je, dah sebulan je. Tapi still lah, sebab sebulan kalau macam kalau sekadar sehari 2, yang tu pun kena ada alasan yang valid lah. Macam baru macam rumah sewa dia tak ada air ke, lepas tu nak tumpah mandi jap ke, itu okey lah. Tapi nak sampai sebulan tu, itulah dia. Tapi kalau cakap pasal perangai pelik housemate, aku rasa ramai je yang ada masalah yang sama. Aku rasa kalau kita nak duduk satu rumah pun, kadang-kadang ada orang yang memilih dia tak nak duduk dengan orang yang dia kenali tau. Tapi ada juga orang yang duduk dengan kawan. Tapi bila kita duduk dengan kawan ni pula, time tu lah kita baru tahu perangai dia. Jenis yang mungkin ada juga yang tak nak buang sampah. Okey, aku nak tanya kat kawan orang pernah tak ada housemate yang tak buang sampah sampai berulat-ulat? Kalau aku so far, macam aku cakap rumah aku sekarang alhamdulillah sangat okey. Housemate aku semua sangat rajin. Macam contoh aku baru nak buang sampah esok pagi, tapi dia orang dah tolong buang sampah dulu. So kira macam dia orang lagi cepat daripada aku, sebab dia orang punya level tahap penuh sampah tu lain daripada aku. Kalau aku macam kena baca bagi atas sikit, okey baru penuh kan. Dia orang macam kadang-kadang half pun dia orang dah penuh dah. Dia orang dah pergi buang dah. So kiranya kat sini kau lah sebenarnya pemalas, engkau lah yang toxic semua sebenarnya. Tapi tak adalah aku biar sebab dia orang yang pergi buang dulu. Tak, aku sekarang jelas Farah. Sekarang jelas kau sebenarnya yang tak guna. Tak, kalau dia orang yang buat podcast, mungkin dia orang akan mengadu pasal aku. Tapi aku ada lah cerita. Dia macam sebab housemate aku alhamdulillah semua alhamdulillah okey. Tapi aku ada cerita pasal housemate orang lain lah. Dan aku rasa kau pun kenal kot orang ni. Dia macam bukan sampah tapi pasal makanan. It's like macam goreng makanan.
Lepas tu biar makanan tu dekat luar sampai berulat-ulat. Oh. Lepas tu kau tahu kan? Tahu. Tapi yang aku peliknya yang selalu jadi ni perempuan. Ya. Tu yang Aku tak pernah faham. dengar. Tapi aku tak tahu lah lelaki mungkin ada lagi dari segi lain lah. Mungkin kita kena jemput lelaki pula lepas ni cerita pasal rumah sewa. Sebab aku rasa mungkin lelaki dari segi masalah lain lah. Mungkin dari segi nak kemas rumah ke ataupun baju tu campak-campak ke. Itu kita tak tahulah. Tapi untuk dari side kebersihan, biasanya aku rasa macam perempuan je yang bermasalah. Betul. Tapi, Sebab aku rasa lelaki bab makanan dia orang okey sikit kot. Sebab aku rasa sebab first dia orang tak masak. And then dia orang suka beli luar kalau ikut kawan-kawan aku lah. Dia orang suka beli luar, lepas dia orang just beli just untuk hari tu je. Habis makan lepas tu buang. Sebab tu tak ada masalah. Bersih-bersih semua ni kot. I don't know. Mungkin yelah, betul lah. Kau kena jemput lah tetamu lelaki mana-mana untuk berkongsikan pengalaman. Aku kena jemput tetamu lelaki. Engkau dengan aku. Yeah, Kenapa ke? Aku pemalu lah. Tapi benda yang penting juga, so maksudnya kalau kita nak menyewa rumah, kalau duduk dengan family tu tak ada masalah lah. Mungkin korang dah memilih pasangan hidup yang baik, yang korang memang kena terima dia. Kalau memang duduk family yang dengan mak ayah, itu pun tak apa, tak ada masalah. Ini yang kalau yang bujang. So benda-benda tu sebenarnya akan efek emosi korang nak bangun pagi, nak pergi kerja, ataupun korang baru balik kerja tiba-tiba bergaduh dengan housemate. So benda tu semuanya secara tak langsung akan mengganggu juga korang punya kehidupan harian. Kalau kita nak cakap banyak pun tak boleh sebab at the end of the day kita sendiri yang kena handle semua benda tu. So kalau macam korang rasa korang boleh buat tak tahu je, korang buat tak tahu je lah dengan housemate. Kalau korang baik dengan housemate korang, okey lah, tak ada masalah. Bagi orang yang baru nak cari rumah pula, kan korang akan tengok kan, akan pergi kunjungi rumah sewa tu. So korang tengok lah macam mana dia punya housemate, okey ke tak. Kalau korang prefer nak duduk secara sadin, tak ada masalah. Tak boleh tu. Dah kerja ni melabur sikit lah untuk keselesaan dan privacy. Betul? Okey, cakap pasal keselesaan. Tadi kita dah cerita macam-macam kisah. Okey, bagi Irene. Irene ni dia, tapi sebenarnya dia gelak tau. Tapi nak tanya ni, Irene rasa apa yang perlu dan tak perlu bila kita buat hidup menyewa ni? Oh, depan-depan korang mengumpat Irene kata Irene gelak. Memang Irene gelak pun tadi. Irene gelak sikit je. So benda pertama yang kita perlu peka dan perlu buat bila kita duduk dekat rumah sewa ni, first kita kena pentingkan pasal pembayaran duit rumah sewa lah. Sebab ada banyak je kes kita dengar pasal tak bayar duit lah apalah. Sebab lagi ramai orang yang ambil mudah pasal pembayaran rumah sewa ni. So macam korang nanti kalau macam korang pun dah bekerja semua sekarang kan. So once korang dapat gaji, better korang allocate dululah, letak duit kat tepi, siap-siap duit rumah sewa. So tak adalah isu terlambat bayar ke apa semua kan. So benda tu nanti akan menyusahkan juga korang punya ketua rumah tu nanti. So selain pada tu, I rasa benda yang penting adalah common sense lah. Korang kena, bila korang ada common sense ni, semua benda akan jadi teratur dan elok. Bila korang ada common sense, korang akan nak jaga kebersihan rumah. Korang akan lebih peka dengan privasi kehidupan orang dalam rumah tu sendiri. So pada Irene, dua benda tu sangat penting lah. Benda yang tak perlu buat pula, Irene rasa? Oh, benda tak perlu buat. Maaf lah tadi Irene macam tertidur. So benda yang tak perlu buat dekat dalam rumah sewa ni, I rasa first thing first adalah korang janganlah simply nak ambil barang-barang orang lain dalam rumah ni. Apa-apa pun I rasa apa-apa kena minta izin dulu. Walaupun macam kita dah okey baik macam mana pun dengan housemate kita, minta keizinan tu paling penting lah. At least orang tu pun akan percayakan kita macam tu. So selain pada tu, macam Irene cakap tadi, first korang kena hormat privasi orang lain. Jangan dah simply kau nak buat bisnes dalam rumah tu. Macam kau pula duduk seorang dalam rumah tu. Kalau kau rasa kau nak buka lagu BTS ke, lagu Blackpink ke, guna je lah earphone. Itulah fungsi earphone. Janganlah mengganggu privasi orang lain kan. Benda tu kan senang je nak buat. Apa yang susah sangat korang nak buat ni? Yang ketiga, Irene rasa sebab based on pengalaman Irene sendiri, korang janganlah simply nak bawa orang lain masuk dalam rumah tu. At least kalau korang nak bawa pun mungkinlah orang yang korang nak bawa tu ada emergency ke apa semua, mungkin dia nak menetap dalam 1-2 hari ke. Tapi kalau boleh elakkanlah sebab benda tu semua melibatkan privasi orang dalam rumah tu sendiri.
Pada Irene, itu yang Irene rasa tak perlu buat kot sepanjang duduk dalam rumah sewa. Okay, kepada semua take note kepada semua yang mendengar podcast ni. Aku Okay. rasa macam seronok 2 minggu ni. Yeah. Dia macam Betul lepas tu. geram tapi dia masa yang sama dia bagi tips lah. Yeah. Dan harap-harap macam orang-orang yang duduk kat rumah sewa yang buat perkara yang Irene kata tak perlu buat tu, take note lah dan boleh berubah lah untuk keselesaan bersama sebab bayar pun sama-sama kan. Okay, jadi Irene, apa kata-kata terakhir Irene untuk orang kat luar sana memandangkan masa dah menceburui kita? Sebelum Irene bagi kata-kata terakhir ni, Irene nak buat pesanan khidmat masyarakat sikit lah. So pada semua ketua-ketua rumah tu, please lah attachkan bil utilities, bil TMB ke, bil air ke dekat, at least kat dalam WhatsApp group ke, dekat peti ais ke, untuk pengetahuan budak-budak rumah. Sebab pengalaman Irene sendiri sekarang ni, masa Irene baru masuk rumah tu, masa tu bulan 10. Tapi Irene dapat bil bulan 6. So Irene rasa macam kena tipu pun ada juga. So perlulah sebenarnya untuk budak-budak rumah ni, semua budak-budak rumah ni tahu pasal penggunaan bil supaya dia orang alert sikit lah pasal bil utilities dalam rumah ni. Apa macam tu? So pastikan pada ketua-ketua rumah tu at least korang bagi bil semasa yang betul lah. Supaya orang-orang dalam rumah tu pun boleh peka pasal penggunaan bil. Okey, berbalik kepada kata-kata terakhir ni, pada Irene, bila korang nak mencari rumah sewa ni, pastikan korang cari yang betul-betul buatkan korang selesa sebab korang sendiri yang nak duduk dalam rumah tu. Pastikan tempat tu selesa, tempat tu selamat. Sebab pada Irene sendiri, Irene rasa rumah sewa Irene sekarang ni adalah rumah kedua selepas rumah family Irene. So memang Irene nak cari keselesaan Irene dekat rumah sewa ni lah. Dan Alhamdulillah walaupun ada sedikit sebanyak kekurangan, Irene tetap bersyukur sebab ada tempat untuk Irene berteduh dekat Kuala Lumpur ni sepanjang Irene mencari rezeki di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, betul tu. Jadi Mira, kau pun ada ke nak buat ulasan terakhir? Okey, itu dia kata-kata terakhir daripada Irene yang sangat-sangat berguna untuk kita semua. Tips yang kami boleh berikan selain yang kami dah sebutkan tadi, kalau korang lupa korang boleh dengar balik lah yang atas-atas tadi. Okey, selain daripada tips tadi tu, kita orang boleh bagi kalau baru nak menyewa, boleh pergi tengok dulu rumah sewa tu sebelum buat keputusan. Tak semestinya korang cari tu satu-satu kan. Mungkin korang ada list down kan berapa rumah-rumah sewa yang korang dah tengok. So pergi tengok setiap satu tu. Lepas tu kalau ada kenderaan, korang ada kenderaan ke, kereta ke, motor ke, korang tanya. Macam mana parking? Parking disediakan ke ataupun tak? Kalau disediakan, ada kena bayaran ke ataupun tak? Kalau korang boleh pilih lot parking tu, kalau boleh cari yang dekat dengan tangga ataupun lift. Itu pun kalau dibenarkan memilih lah. Okey? Kalau korang yang tak memandu ke tempat kerja pula, mungkin korang boleh pertimbangkan kawasan rumah sewa tu dengan waktu korang balik kerja. Mungkin pada waktu kemuncak sebab itu akan berkait rapat dengan tambang korang tau. Sebab ramai sekarang dia tak memiliki kereta dan diorang bergantung sepenuhnya kepada Grab, MyKar. So maksudnya isu tambang tu boleh jadi sesuatu yang membuatkan korang tawar hati nak menyewa dekat satu kawasan. Itu semua boleh ambil kira lah. Betul tak Farah? Betul tu Mira. Jadi harap-harap dari topik minggu ni akan banyak membantu korang para pendengar podcast suara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai penyewa rumah ataupun bilik. Jadi kalau ada topik-topik lain ataupun korang nak suruh kita orang jemput siapa-siapa ke untuk jadi tetamu, jangan lupa komen atas DM kami je, okey? Jangan lupa like dan share. Okey Irene, terima kasih sebab jadi tetamu kami pada minggu ini. Terima kasih kepada tim Farah dengan Mira sebab sudi jemput Irene untuk hari ni. Okey, kepada para pendengar sekali lagi, hebohkan pasal Kotak Suara dengan kawan-kawan korang yang lain juga. Irene jangan lupa share juga tau. Manalah tahu tuan rumah terdengar ke kan, terus terbuka hati dia nak tukar lampu bilik air tu. Okey, jadi terima kasih guys. Bye. Bye. Assalamualaikum.